Assalamualaikum. Berjumpa lagi di dalam channel Nizam ZZK. Seperti biasa, saya akan kongsikan satu lagi video baru. Sepatutnya sambungan bahagian 2 untuk video bertajuk Aku dan Kisah Misteri Part 2. Disebabkan oleh baru-baru ini ada kisah menarik, kisah misteri terbaru, jadi saya akan sharekan cerita ini dahulu. Baru-baru ni pada 12 Oktober, kita digempakan dengan penemuan mayat di tepi jalan selepas berlakunya kemalangan di situ. Gara-gara pemandu kereta tersebut mengelak kelibat di situ. Kes ini sama dengan pengalaman saya pada tahun 1994, yang mana saya hampir-hampir terlanggar satu benda luksina yang besar menyeberangi di depan saya. Okey, sebelum tu, kepada yang belum subscribe tu, boleh tekan butang subscribe di bawah. Untuk video kali ini, apa kata korang teruskan menonton video yang terbaru? Jom! Satu penemuan mayat reput di lampu isyarat Pekan Tambun Ipoh, Perak telah menggemparkan masyarakat baru-baru ini. Dilaporkan kejadian berlaku pada kira-kira pukul 5 pagi, di mana seorang anggota tentera dari arah Ulu Tintah terbabas di kiri jalan gara-gara mengelak satu kelibat yang melintas di hadapan keretanya. Anggota tentera terbabit hanya cedera ringan. Anggota trafik telah tiba di tempat kejadian kira-kira pukul 5.30 pagi untuk jalankan siasatan, tapi terhidu bau busuk dan didapati satu mayat reput hanya 2 meter dari kereta terbabit. Mayat dikatakan seorang wanita berbangsa India berusia 23 tahun dan besar kemungkinan mati dibunuh. Kejadian ini mengingatkan saya pada satu kejadian seram yang pernah saya alami agak lama dulu. Kejadian itu berlaku pada tahun 1994. Pada masa itu saya bekerja di Terminal 1 lapangan terbang antarabangsa Subang. Pada masa tersebut belum ada KLIA di Sepang. Pada masa kejadian, saya kerja shift petang, masuk pukul 3 petang dan balik pukul 11 malam. Pada malam tu kawan saya mahu tumpang motor saya sebab motor dia rosak. Kawan saya ni bekerja di bahagian kaunter, so dia balik lewat sikit. Saya perlu tunggu dia hingga hampir pukul 12.30 malam. Jadi saya tumpahkan dia malam tu. Untuk ke rumahnya, saya perlu lalu rumah saya dulu. Dan sebelum sampai rumahnya, saya akan lalu rumah Pak Cik Din. Pak Cik Din ni orang yang sangat dihormati di kampung Subang. Seorang yang kuat pegangan agama, peramah, kelakar dan sangat dihormati. Untuk pengetahuan, rumah Pak Cik Din berada di sebelah kiri jalan. Sebelum saya lalu di hadapan rumah Pak Cik Din, tiba-tiba ada satu kaca lutsina yang sangat besar dari kanan menyeberang jalan ke kiri ke arah rumah Pak Cik Din. Kaca itu melintas dengan berombak-ombak, seolah-olah kaca itu cair. Saya sempat emergency brake. Saya hampir-hampir langgar kaca lutsina tu. Lebih kurang sejengkal saja dari tayar motor saya. Saya berhenti dan biarkan kaca itu lalu depan saya. Selepas je kaca itu berlalu ke rumah Pak Cik Din, saya terus pulas minyak sambil mulut mengucapkan Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim berkali-kali. Kawan saya yang menumpang di belakang saya tertanya berkali-kali, "Kenapa? Apa yang dah berlaku? Kenapa?" Sebab dia tak nampak kaca yang lalu di hadapan saya tadi. Saya jawab dengan ringkas, "Tak ada apa-apa," dengan suara yang terkata-kata. Dan saya terus memecut laju dan hantarnya sampai ke rumahnya. Selepas saya turunkan kawan saya itu, terus saya balik ke rumah. Setibanya saya di rumah, terus saya meluru ke bilik orang tua saya. Saya ketuk pintu bilik orang tua saya itu berkali-kali. Mak dan bapak saya keluar dari bilik dengan terpinga-pinga. "Kenapa?" tanya mak dan bapak saya serentak. Saya terangkan apa yang saya nampak sebelum tu. Orang tua saya keheranan. Otak saya pun berfikir, takkan saya nampak jin atau syaitan? Sebab benda tu tak kacau apa-apa pun. Tiba-tiba saya terfikir, adakah tu roh? Tapi roh siapa pula kan? Mulut saya terus bertanya kepada orang tua saya. "Sekarang Pak Cik Din di mana?" tanya saya. "Oh, Pak Cik Din ke hospital sekarang," jawab mak saya. "Kenapa?"
Tanya saya keheranan sebab saya tak tahu pula Pakcik Din sedang sakit pada masa tu. Oh, dia dah seminggu kat hospital, jawab mak saya lagi. Secara spontan mulut saya menjawab, mungkin tu rohnya balik. Jawab saya yakin. Entah-entah, awal-awal pagi esok mesti bunyi kentung. Sambung saya lagi. Untuk pengetahuan, kentung tu sejenis alat kayu yang dipasang di masjid. Kalau ada sebarang kematian di kampung, seseorang akan ketuk kentung tu berkali-kali. Zaman sekarang kentung dah tak ada dah, sebab sekarang semuanya diberitahu melalui WhatsApp group. Bapak saya pun mencelah, jangan beritahu siapa ya, jangan beritahu siapa. Bapak saya cakap berulang kali, sebab orang tua saya percaya dengan apa yang saya nampak. Malam tu saya susah nak lelapkan mata, sebab saya yakin apa yang saya nampak tu roh Pakcik Din. Kira-kira tepat pukul 6 pagi, telefon rumah saya berbunyi. Seperti biasa, bila ada panggilan masuk awal-awal pagi, mesti ada hal-hal kecemasan. Saya dan orang tua saya buka pintu bilik serentak. Mak saya angkat telefon dan mengucap, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Selepas mak saya letakkan genggaman telefon, terus mak saya pandang ke arah saya. "Betul lah, Pakcik Din meninggal," ucap mak saya. Difahamkan, Pakcik Din telah meninggal kira-kira pukul 4 pagi. Sedangkan saya terserempak dengan kelibat tersebut kira-kira hampir pukul 1 pagi. Wallahualam. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian kisah seram saya kali ini. Kelibat yang saya nampak ini mungkin juga yang anggota tentera tersebut nampak pada awal pagi itu. Cuma mungkin nasib saya lebih baik sebab sempat berhentikan motor. Sekiranya saya hilang kawalan, kemungkinan besar saya juga akan masuk ke parit yang ada di kiri jalan tersebut. Video part 3 akan menyusul untuk 2 lagi pengalaman seram yang pernah saya alami. Tapi sebelum tu, sekiranya korang ada kisah-kisah seram yang menarik, sila tinggalkan di alamat email berikut. Dan sekiranya korang ada terbaca kisah-kisah seram dan mahu share di video yang akan datang, sila tinggalkan komen bawah. Berikan tajuk cerita itu. Kalau sesuai, saya akan jadikan cerita yang menarik di video yang akan datang, insya-Allah. Baiklah, apa lagi? Jangan lupa tekan butang subscribe bawah. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.